Baik, kembali dalam Buletin Awani. Melaka telah kita tahu pilihan raya negeri akan diadakan. Bagaimana pula dengan Sarawak? Ini antara perkara yang mungkin menjadi tanda tanya dan juga masih samar-samar mengenai pilihan raya negeri Sarawak. Dan perkara ini kita nak melihat kepada refleksi apa yang berlaku di Melaka, adakah mungkin akan berlaku juga di Sarawak. Jadi bersama saya pensyarah Fakulti Bahasa dan Komunikasi UNIMAS yang juga merupakan penganalisis politik Dr. Ahmad Reza Ahmad Rizal. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, pertama sekali melihat kepada PRN Melaka yang akan diadakan bermula pada 8 November. Tapi SOP-nya kita akan dapat ketahui dalam masa terdekat, terutamanya bila kita bercakap berkaitan dengan situasi pandemik COVID-19. Bagaimana SOP sepanjang PRN Melaka itu nanti menjadi asas juga kepada PRN Sarawak yang masih lagi samar-samar dan juga tanda tanya ketika ini, Doktor. Ya, terima kasih Ehsan ya. Bagi saya perkara yang paling asas untuk kita pastikan sepanjang pelaksanaan pilihan raya ini adalah memastikan ia tidak lagi mengakibatkan masalah kepada negara seperti mana yang berlaku dalam pilihan raya negeri Sabah yang lalu. Jadi SOP ini adalah satu perkara yang paling mustahak. Saya berpendapat pihak SPR akan memperhalusi dan melihat dengan teliti bagaimana pelaksanaan SOP ini boleh untuk dilakukan supaya tidak akan berlaku satu kluster yang baru melibatkan pengundi-pengundi. Jadi dalam masa yang sama kita nak pastikan elemen demokrasi tersebut berjaya untuk kita laksanakan. Kita boleh pilih kita punya kerajaan negeri yang baru, tetapi kita tidak mahu juga ia akan mengakibatkan masalah seperti berlakunya penyebaran wabak terutama pada tahun lalu. Jadi saya berharap agar pihak SPR begitu telitilah antara langkah yang boleh saya rasa dilakukan adalah dengan memperbanyakkan lagi pusat daerah mengundi PDM supaya kita dapat memastikan SOP ini boleh untuk diperketatkan dan dalam masa yang sama kita mungkin boleh tambah jumlah petugas dalam memastikan setiap elemen SOP ini boleh untuk dipatuhi oleh pengundi-pengundi. Dan juga Doktor, landscape dan juga geografinya berbeza kalau kita nak bandingkan antara Melaka dan mungkin di Sarawak dengan keadaan yang luas, mencabar kawasan pedalaman, menggunakan laluan air dan sebagainya ditambah dengan pandemik COVID-19. Bagaimana menurut Doktor SPR dengan dibantu KKM dan MKN untuk merangka SOP khusus untuk PRN Sarawak kali ini? Ya, sememangnya itu adalah antara perkara yang perlu untuk diteliti. Geografinya kalau dibandingkan luas negeri Sarawak ini jauh berganda lebih besar berbanding dengan negeri Melaka. Tapi saya percaya ia boleh untuk dilakukan. Ini termasuklah mungkin kita boleh mempanjangkan tempoh kan, seperti mana yang pernah dilakukan. Ini membolehkan setiap lokasi daripada 82 bilangan dul yang terdapat di Sarawak ini, pengundi-pengundinya tidak lagi berasa gusar. Makna kata mereka boleh mengundi bila mereka rasakan sesuai dan dalam masa yang sama dapat mengelakkan kepadatan, kesesakan yang mungkin akan memberikan kegusaran kepada pengundi-pengundi ini untuk turun mengundi. Jadi selain daripada macam yang saya cadangkan untuk penambahan jumlah PDM bagi pilihan raya negeri Sarawak, antara yang perlu mungkin dipertimbangkan adalah dengan memperpanjangkan tempoh pilihan raya daripada mungkin sekadar 1 hari kepada 3 hari supaya ini memberi ruang elemen demokrasi ini dapat untuk ditegakkan dengan berlandaskan semangat pematuhan SOP. Dan juga Doktor, bagaimana untuk kita melihat kepada sesi kempen yang lebih baik selepas ini? Mungkin kalau untuk secara bersemuka ataupun fizikal itu mungkin agak susah ketika ini, tetapi ia harus juga dilakukan dan juga media sosial dan sebagainya antara perkara-perkara penting. Bagaimana untuk memastikan bahawa kelangsungan ini dapat dilaksanakan ketika tempoh berkempen dan juga PRN itu berlaku nanti? Ya, saya percaya mungkin ada pendapat yang mengatakan kita perlu ketepikan dahulu
pelaksanaan kempen secara bersemuka, tetapi saya rasakan itu sukar untuk dilakukan. Cuma mungkin berdasarkan pengajaran yang kita perolehi sewaktu pilihan raya negeri Sabah yang lalu, beberapa perkara perlu dipertingkatkan, terutamanya dari segi kesedaran pemain-pemain politik itu sendiri. Bukan kita tidak ingin benarkan mereka untuk berjumpa secara bersemuka, tetapi mereka sendiri harus prihatin bahawa tindak tanduk mereka tersebut mungkin membawa kesan kepada aspek public health dalam kalangan masyarakat. Jadi bukan sahaja ia perlu melibatkan peraturan-peraturan oleh pihak SPR, tetapi dalam masa yang sama kesedaran pemain-pemain politik, ahli-ahli politik, perayu-perayu uli ini sendiri, mereka perlu peka dan prihatin, dan dalam kalau boleh elemen kempen secara terbuka ini lihatkan, sebab saya percaya pelbagai lagi kaedah yang boleh untuk dilaksanakan. Bukan bermakna kita tidak ingin kempen secara terbuka, cuma ia dijalankan dengan berhati-hati dan lihatkan berdasarkan pengajaran yang kita perolehi sewaktu PRN Sabah yang lalu. Saya rasa ini boleh untuk dilakukan dan saya percaya pemain-pemain politik kita begitu peka dengan keadaan terutamanya dari aspek kesihatan masyarakat secara umum. Doktor, secara ringkas mungkin dalam 30 saat, bagaimana untuk kita mengelakkan rasa takut? Ia pasti ada dalam kalangan pengundi, tetapi dalam situasi sekarang bagaimana untuk pastikan bahawa jumlah peratusan yang keluar mengundi juga tinggi? Terima kasih. Saya rasa untuk dalam masa ini kita perlukan kerjasama semua pihak. SPR perlu keluar dengan satu guideline, tata cara yang khusus, mungkin macam apa yang saya katakan, membanyakkan PDM, perpanjangkan tempoh pilihan raya. Sebab ini akan memberikan mungkin kesenangan kepada para pengundi. Dia rasa senang, dia tidak lagi takut dengan kesesakan dan dia boleh mengundi. Dan dalam masa yang sama mungkin boleh diberikan panduan bila PDM waktu itu mengundi yang sesuai untuk kawasan tertentu. Jadi saya rasa perkara-perkara ini boleh untuk dilaksanakan, bukan lagi masalah. Ya. Dan di akhirnya kita boleh untuk mencapai tahap peratusan pengundian yang tinggi. Baik, terima kasih Dr. Ahmad Reza Ahmad Rizal, Mensyarah Fakulti Bahasa dan Komunikasi UNIMAS yang juga merupakan penganalisis politik.